penubuhan Food Security Agency, isu ketiadaan jawatan kuasa bersama antara Persekutuan dan Negeri dalam isu pertanian, isu ketidakcakapan pengurusan kelulusan AP import daging di peringkat kementerian yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Kanga, Yang Berhormat Kuala Nerus, Yang Berhormat Tenom dan Bintulu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pada tahun 2020, import makanan mencatat nilai 55,4 bilion ringgit berbanding 51,4 bilion ringgit pada tahun 2019. Terutamanya bagi memastikan bekalan makanan domestik terjamin dalam tempoh pandemik COVID-19. Antara bahan makanan yang menyumbang kepada nilai import yang tinggi termasuk biji rin dan sediaan biji rin, kopi, koko, teh, rempah dan keluaran dan sediaan makanan lain, daging, hasil tenusu, makanan ternakan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Perangkaan ini juga meliputi import 30% beras serta sayur-sayuran dan buah-buahan beriklim sederhana dari luar negara untuk memenuhi keperluan tempatan. Namun kebergantungan terhadap sumber import ini perlu ditangani secara strategik bagi memastikan sistem makanan negara tidak terjajas dan sebarang gangguan dalam perdagangan antara bangsa khususnya bekalan daripada negara sumber import. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merangka beberapa strategi untuk merancangkan pengeluaran bahan makanan secara domestik di bawah dasar agro makanan negara 2021-2030 ataupun DAN 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025, Pelan Tindakan DSMN bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import. Antaranya adalah galakan kerjasama antara sektor swasta menerusi program Smart Sawah berskala besar ataupun program Smart SBB, penubuhan agensi khusus di bawah khusus seperti Lembaga Ruminan Negara, merancangkan usaha penerima gunaan teknologi moden dan industri revolusi 4.0, memperluas aktiviti pertanian bandar dan kebun komuniti dan di kawasan-kawasan yang bersesuaian, memperkasa penyelidikan dan pembangunan berteraskan sekuriti makanan untuk menghasilkan baka dan benih yang berimpak tinggi, menggalakkan penyediaan berteraskan pembangunan makanan alternatif yang berpotensi sebagai pengganti kepada beras dan keperluan diet, termasuk pembangunan makanan alternatif ternakan serta meningkatkan kompeten pemakanan sihat yang mempromosi komoditi makanan yang dikeluarkan secara tempatan. Mengenai dengan Food Security Agency, berkenaan ketiadaan Food Security Agency seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus dan Yang Berhormat Bintulu, untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, cadangan penubuhan bahagian sekuriti makanan di peringkat kementerian telah dipanjangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada masa yang sama, MAFI juga akan melaksanakan kajian penyediaan blueprint sekuriti makanan negara, di mana salah satu skop kajian adalah menilai keberkesanan penubuhan satu entiti khusus untuk rangka memantau dan melaksanakan mandat berkaitan sekuriti makanan negara secara menyeluruh di bawah Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2022. Kajian yang dijangka selesai pada tahun 2023 ini akan turut mencadangkan strategi bagi perkukuh sekuriti makanan negara bagi tempoh 26 hingga tahun 30. Untuk makluman ahli Yang Berhormat jua, walaupun pada masa ini kita tidak mempunyai satu Food Security Agency khusus di bawah seperti yang dicadangkan, namun MAFI sentiasa memberikan keutamaan dalam menjamin kelangsungan bekalan makanan negara sekaligus memperkasa agenda sekuriti makanan negara secara keseluruhannya, malah melalui Jawatan Kuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara. Kerajaan juga telah memperkukuh sekuriti makanan negara secara lebih holistik dan mampan. Jawatan Kuasa ini memainkan peranan yang penting dalam memperkukuh dan menyelaras strategi pelan-pelan tindakan bagi menangani sebarang isu sekuriti makanan negara sama ada jangka masa pendek, sederhana atau panjang. Ya.
Terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya saya mengucapkan tahniah di atas pelantikan Yang Berhormat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Memang sesuai, memang kelulusan pun sudah ngam daripada UPM. Kemudian orang Sabah. Yang Berhormat sedar bahawa agensi-agensi pertanian di Sabah, Jabatan Pertanian, Jabatan Haiwan dan sebagainya, memang tidak tertakluk dengan Jabatan Pertanian di Semenanjung. Ketua pengarah dia tidak, pengarah di Sabah tidak melapor pada ketua pengarah di Semenanjung dan sebagainya. Dan banyak juga insiden-insiden di mana ada agensi daripada Kerajaan Persekutuan yang ingin memperluaskan kegiatan dan programnya di Sabah ditolak oleh kerajaan negeri, sebagai contoh lembaga nanas dan sebagainya. Di bawah kepimpinan Yang Berhormat selaku Menteri Pertanian dan Industri Makanan Malaysia ini, bagaimanakah sebaik-baik mungkin perhubungan di antara agensi-agensi di Kerajaan Negeri Sabah dengan Persekutuan ini sebaik-baik mungkin, supaya kita dapat memaksimalkan bukan sahaja peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, tetapi strategi-strategi yang Berhormat nyatakan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir saya ingin bertanya Yang Berhormat, kita telah mencadangkan. Tak payah berucap panjang Yang Berhormat. Bukan, ini pertanyaan saja nih. Pertanyaan sebab Pertanyaan ini pendek lah. Ya, tapi ini perkara besar ya yang kita ceritakan ini. Yang kedua ya yang saya ingin tanya ialah pada Yang Berhormat, kita telah mencadangkan supaya sedikit saja peruntukan untuk hal meningkatkan lagi makanan dan juga untuk pemasaran produk-produk pertanian daripada Sabah untuk diekspor khusus ke Semenanjung sebagai satu langkah untuk menangani hal-hal berkaitan You have spoken that, I have that in my answer later. Ya, tapi kenapa peruntukan itu tidak dipersetujui oleh pihak kerajaan apabila kita mencadangkan 30 juta aja Yang Berhormat? Saya rasa Yang Berhormat maklum tentang kekangan agensi persekutuan untuk dipanjangkan di negeri Sabah disebabkan adanya perjanjian 63. Contoh baik adalah lembaga nanas yang saya telah cuba sejak setahun yang lalu duduk di kementerian ini, tetapi masih mendapat halangan daripada kepimpinan kerajaan negeri disebabkan oleh perjanjian 63. Tetapi ianya tidak menghalang untuk kita memanjangkan perkhidmatan lembaga nanas Malaysia dan menyalurkan peruntukan daripada lembaga nanas Malaysia ini untuk kepentingan pengusaha-pengusaha nanas di negeri Sabah. Begitu juga soal kuasa Ketua Pengarah Perikanan untuk memberi lesen perikanan laut dalam. Ianya telah juga dalam kerajaan yang ada sekarang ini, kepimpinan kerajaan yang ada sekarang, kuasa Ketua Pengarah Perikanan telah juga diturunkan atas dasar empowerment antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Kuasa Ketua Pengarah Perikanan diturunkan kepada pengarah-pengarah perikanan negeri Sabah bagi mereka untuk mengurus dan juga meluluskan permohonan-permohonan perikanan, lesen perikanan laut dalam. Itu merupakan pendekatan-pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan kepimpinan yang ada sekarang ini bagi manfaat rakyat Malaysia yang berada di negeri Sabah. Saya yakin bahawa usaha ini adalah satu usaha yang berterusan dan tentu sekali kita akan dapat melihat pelbagai lagi manfaat daripada jabatan agensi persekutuan untuk rakyat Malaysia yang berada di negeri Sabah. Berkaitan dengan isu jabatan kuasa bersama persekutuan dengan negeri, bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tuaran dan juga Yang Berhormat Angah yang bertanyakan mengapa tiada jawatan kuasa bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri berkaitan pertanian. Dalam dimaklumkan bahawa Mahathir sentiasa mengadakan perbincangan berkala dengan kerajaan negeri melalui mesyuarat bersama Exco Pertanian Negeri. Untuk makluman ahli Dewan, mesyuarat bersama Exco Pertanian Negeri yang baru saja diadakan semalam telah bersetuju secara dasar dengan cadangan penubuhan jawatan kuasa dasar sekuriti makanan peringkat negeri yang akan dipengerusikan oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri dengan diurusetiakan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri. Keahlian jawatan kuasa adalah terdiri daripada Exco Negeri yang bertanggungjawab kepada portfolio pertanian, kesihatan, kesejahteraan rakyat atau kos sara hidup dan
alam sekitar serta agensi kerajaan di peringkat negeri, pemain industri, ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan. Jabatan kuasa ini akan mewujudkan kerjasama strategik khususnya mengukuhkan sinergi dengan kerajaan negeri dalam meningkatkan daya tahan sistem makanan negara ke arah menjamin kelangsungan bekalan makanan yang cukup, selamat, bernutrisi dan mampu beli secara berterusan kepada rakyat. Yang berhormat. Ya, sila. Yang berhormat, terima kasih Yang Berhormat Menteri bagi peluang sama saya atas ini mencelah. Mengenai isu ini tadi Yang Berhormat Menteri ada sentuh mengenai Food Security Agency. Saya boleh bagi tahu berapa lama time frame kita boleh set up ini Food Security Agency di pusat, in the federal government. Berapa lama? Because kita sudah dengar ini cerita sudah panjang lebar sudah berapa tahun sudah, tapi sampai hari ini kita masih lagi mencerita ini agensi. So saya mau tanya Yang Berhormat Menteri, ada satu time frame lah kita sudah dijadual. Untuk ulama dan Muhammad, seperti yang saya katakan tadi, bahawa isu food security ataupun jaminan security makanan negara adalah merupakan satu isu yang dipandang berat oleh kerajaan. Sebab itu apabila kerajaan ini dibentuk pada tahun 2000 yang lalu, antara jawatan kuasa kabinet yang pertama yang dibentuk oleh kerajaan ketika itu adalah jawatan kuasa kabinet berkaitan dengan dasar security makanan negara. Ianya dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan disekretariatkan oleh MAFI serta dianggotai oleh beberapa anggota jamaah menteri serta jabatan agensi yang berkaitan. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun lalu 2 mesyuarat telah diadakan dan untuk tahun ini 1 mesyuarat telah diadakan beberapa bulan yang lalu dan 1 mesyuarat kedua akan diadakan pada penghujung bulan ini. Jadi walaupun tidak ada agensi secara spesifik on food security di bawah Kementerian MAFI pada ketika ini, walaupun seperti yang saya katakan tadi, cadangan untuk menubuhkan satu bahagian food security telah pun diangkat untuk pertimbangan Jabatan Perkhidmatan Awam. Namun isu yang berkaitan dengan food security adalah merupakan satu isu yang dipandang berat oleh kementerian menerusi penubuhan Jawatan Kabinet on Food Security. Jadi tindakan dan penyelarasan dan untuk memastikan jaminan food security negara sentiasa terjamin adalah merupakan antara intipati penubuhan FSCC ataupun Jawatan Kuasa Kabinet on Food Security ini. Yang Berhormat Menteri, saya difaham ada punya agensi tidak berminat mengadakan ini agensi food security. Contoh saya ada cadang kepada antara Malaysia sama negara China mengadakan satu one lab G2G untuk menyelesaikan kejaminan itu import dan ekspor itu makanan. Itu lab sampai hari ini kita sudah pencerita 2 tahun. Tetapi sampai hari ini apa tindakan pun tidak ada. Saya pun sudah tulis surat sama menteri 2 kali. Tapi nampaknya bukan kata menteri tidak setuju, menteri pun sudah minit. Nampak di bawah kau punya agensi itu tidak berapa minat. Kenapa boleh jadi isu sebegini? Perkasa kalau kita bergantung sama AP itu semua, banyak monopoli akan berlaku di negara kita. And also kita nak buat ekspor ataupun import memang banyak halangan. A lot of red tape berlaku di bawah. Ya, isu itu akan saya jawab kemudian nanti Yang Berhormat. Walau bagaimanapun saya ingin katakan bahawa proses untuk mengubah dasar-dasar yang ada di kementerian adalah merupakan satu proses yang berjalan terus. Jadi sama ada ianya akan dilihat bergerak dalam masa yang singkat ataupun dalam masa yang sederhana singkat ataupun dalam masa yang agak panjang, adalah merupakan satu proses yang berjalan. Walau bagaimanapun kita sentiasa prihatin dan sensitif dengan keperluan untuk mengubah dasar-dasar di kementerian ini.
Menyentuh tentang ketidakcekapan pengurusan AP daging tidak halal. Menteri, penjelasan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Baru-baru ini Datuk Amir Maidin, iaitu pengusaha yang owner of Maidin Group of Companies, mengatakan bahawa dalam masa yang singkat harga ayam akan naik. Ini adalah kerana bahan makanan untuk ayam itu yang diimport naik, harga itu akan naik dan kita terpaksa membayar lebih untuk import itu, dan oleh kerana itu harga ayam pun akan naik. Soalan di sini ialah, adakah kita tunggu untuk arahan daripada Jawatankuasa Kabinet on Food Security, ataupun ada cara-cara lain untuk kementerian untuk regulate prices ini, oleh kerana the big source of protein untuk orang ramai adalah chicken, adalah ayam. Kalau tidak diregulate, maka ini akan menjadi masalah untuk orang ramai. Minta pandangan Yang Berhormat. Kita meneliti tentang bajet 2020 yang dibentang oleh Menteri Kewangan beberapa minggu yang lalu. Antara perkara yang disentuh adalah peruntukan sebanyak 120 juta ringgit untuk jaminan security makanan negara. Dan sebagian daripada peruntukan 120 juta ringgit ini dikhususkan untuk insentif dan subsidi bagi jagung dan juga isi rong kelapa sawit. Jadi ini merupakan sebahagian daripada pendekatan intervensi yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengurangkan impak kos makanan haiwan yang mengakibatkan harga ternakan meningkat dan menyebabkan harga retail ayam di pasaran negara meningkat. Ini merupakan faktor-faktor yang di luar kawalan negara dan kementerian, kerana harga jagung, harga import ternakan haiwan adalah merupakan bahan yang diimport daripada luar yang tertakluk kepada harga perubahan harga antarabangsa. Jadi kerajaan sensitif, kita tahu bahawa harga bekalan yang dibekalkan kepada rakyat Malaysia perlu satu harga yang memadai, tidak tinggi, dan kita juga sensitif harus melihat bahawa industri ternakan juga tidak boleh dipertanggungjawabkan, tetapi kita mesti mencapai satu harga yang memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dan juga pertumbuhan industri ternakan di seluruh negara. Sebab itu kerajaan mampu mengadakan intervensi bagi menampung sedikit dalam bentuk insentif dan subsidi bagi mengurangkan impak terhadap bekalan ternakan yang diimport daripada luar. Ini merupakan satu tindakan kerajaan bagi menangani masalah harga ternakan yang tinggi. Kita di MAFI maklum, dan saya juga yakin bahawa di pihak Kementerian KPDN HEP juga sentiasa memantau dan memerhati tentang perkembangan harga produk-produk agromakanan yang dikeluarkan di negara kita. Jadi Yang Berhormat, keresahan Yang Berhormat adalah juga merupakan keresahan kami di MAFI, dan saya yakin juga adalah merupakan keresahan di pihak Kementerian KPDN HEP. Ya. Yang Berhormat tentang hal ini, hal ayam ini. Terima kasih Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat dalam hal meningkatkan produktiviti ayam ini dan mengurangkan kos ladang ayam dan sebagainya? Adakah Yang Berhormat bercadang untuk melihat intervensi dari segi teknologi? Di Sirim sebagai contoh, ada teknologi di mana dia boleh mengurangkan kos ladang-ladang ayam dengan menggunakan pelbagai teknologi. Memang pun sudah ada menggunakan banyak teknologi solar dan sebagainya, dan belum lagi diperluaskan sepenuhnya keseluruhannya. Itu pertama. Yang kedua, dari segi padi Yang Berhormat, Yang Berhormat pun sedar juga di Sabah ini banyak ladang-ladang sawah yang terbiar, dan tidak ada hanya kerana sebagai contohnya sistem saliran dia, perparitan dia tak dapat ditingkatkan oleh kerana kekangan bajet peringkat kerajaan negeri. Apakah pihak persekutuan di bawah Kementerian Yang Berhormat dapat membantu dalam hal ini? Terima kasih. Saya nak sentuh tentang padi tadi. Ada dua tempat ataupun ladang penanaman padi di negeri Sabah. Satu adalah di Kota Belud, di bawah AIDA Kota Belud, Integrated Agriculture Development Authority,
Dan satu lagi adalah di bawah kawalan kerajaan negeri, iaitu di kawasan parlimen saya di Kampung Terusan Sapi. Yang itu adalah di luar saliaan agensi persekutuan. Tetapi di Kota Belud, ia merupakan satu pembangunan yang dirancang dan dana yang disalurkan mengikut keperluan setiap tahun. Jadi untuk AIDA Kota Belud khusus untuk sawah padi, Kerajaan Persekutuan akan membelanjakan sebanyak 250 juta ringgit untuk membangunkan Macam mana, sistem YB? pengairan. Kredit Ah, macam mana, YB? you sit down first, saya answer first. Untuk membangunkan satu sistem pengairan dan juga bagi melaksanakan penanaman padi secara efisien dan teratur dengan teknik-teknik moden melalui penglibatan pihak swasta yang sedang dirancang oleh MAFI bersama dengan agensi di bawah MAFI bagi merancangkan penanaman dan juga pengeluaran padi di negeri Sabah. Dan tentu sekali lah, I agree with you that pelbagai teknologi dan juga kaedah peternakan yang perlu diambil, diaplikasikan dalam perusahaan ternakan di negara kita. It's not only ternakan tetapi dalam semua aspek, semua sektor agro makanan ini, dia perlu aplikasi teknologi bagi mengurangkan kos dan meningkatkan pengeluaran. Untuk makluman yang berhormat, ini juga merupakan pendekatan dan matlamat dan aspirasi dasar agro makanan 2.0 untuk mengaplikasikan pertanian berkonsep moden menggunakan aplikasi teknologi yang terkini bagi pengeluaran hasil penjimatan kos untuk menentukan bahawa tahap SSL negara itu terus meningkat dan mengurangkan kebergantungan kita kepada import makanan daripada luar. Yang itu telah dilakarkan melalui berbagai plan tindakan yang telah dilakar oleh Kementerian melalui Dasar Agro Makanan 2.0. Menteri, Ya, sedikit. Papar minta laluan. Menteri, baik, Ya, Papar. Papar. Terima kasih YB Menteri. Sebagaimana yang kita tahu di Papar juga banyak kawasan-kawasan pertanian, begitu juga dengan nelayan-nelayannya. Apa yang kita inginkan ialah pembaharuan di Papar. Pembaharuan dari segi macam mana cara-cara orang-orang kita di Papar ini akan dapat menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu petani-petani dan juga nelayan. Yang seperti mana yang kita tahu, kementerian diberikan begitu besar dana, yaitu sebanyak 1.53 bilion untuk pembangunan. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa permohonan daripada nelayan-nelayan di Papar, yang mana mereka ini memang betul-betul memerlukan GT-GT pendaratan ikan dan juga bangsa-bangsa perikanan yang mana ianya sudah rusak ataupun hanyut disebabkan oleh banjir baru-baru ini dan juga tengkujuh. Begitu juga dengan pembinaan rumah-rumah nelayan yang begitu daib dan memang bukan kata orang, kalau tidak dapat dibantu, siapa lagi yang dapat membantu kepada mereka. Jadi kami mengharapkan pembinaan rumah-rumah untuk para nelayan yang betul-betul susah ini dapat dikendalikan oleh LKIM yang mana pernah sebelum ini dikendalikan oleh mereka. Yang kedua berkenaan dengan petani-petani di Papar, memang ramai petani-petani di Papar. Banyak juga sawah-sawah yang terbiar. Jadi mereka ini memerlukan semua infra untuk pertanian seperti perparitan dan bermacam-macam lagi. Jadi saya memohon kepada kementerian untuk memberikan sedikit perhatian kepada warga-warga Papar ini kerana tanah terbiar yang harus dikerjakan supaya ia akan dapat menghasilkan beras yang banyak untuk negeri Sabah. Terima kasih. Saya setuju agar Yang Amat peruntukan Menteri. Yang Amat Menteri. melalui agensi Yang Amat Menteri. LKIM diteruskan untuk memberi kemudahan jeti dan juga rumah nelayan,
perbaikan struktur perikanan. Bukan itu saja, malah pembinaan unjang, artificial reef untuk untuk dimanfaatkan oleh komuniti nelayan di seluruh negara termasuk di Sabah dan juga di Papar. Yang itu merupakan satu program yang berterusan. Saya yakin tahun ini program sedemikian juga ada merupakan program sambungan yang akan diteruskan oleh MAFI melalui LKIM. Saya setuju bahawa setiap negeri, bukan saja di Sabah ataupun di Papar, kita mesti tumpukan pembangunan yang lebih agresif untuk sektor pertanian ini, kerana sektor ini merupakan satu sektor yang akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi pasca COVID ini. Dan saya yakin dengan peruntukan sebanyak 4.82 bilion ringgit yang diuntukkan oleh MOF kepada MAFI untuk tahun hadapan, ianya akan dapat menggerakkan pertumbuhan sektor ini keseluruhannya. Walau bagaimanapun, untuk makluman yang berhormat, di MAFI ini pembangunan secara sektor agromakanan secara industri perlu penglibatan pihak swasta dan juga pihak industri. Di kementerian kita akan terus melihat dasar-dasar lama yang perlu ditambah baik bagi merancangkan pertumbuhan sektor ini keseluruhannya. So we are doing that di peringkat kementerian. Pelbagai pendekatan dan dasar baru telah diubah, diperbaiki oleh MAFI ketika ini, dan kita harap ia akan dapat merancangkan penglibatan pihak industri untuk merancangkan pertumbuhan sektor ini pasca COVID-19. Minta pencerahan Tuan Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Menteri kerana sedar tentang kepentingan penlibatan private sector dalam pertanian, sektor pertanian. Jadi saya minta Menteri jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini tentang the Agro-Food Fund daripada Bank Negara. Adakah sebab dalam bajet baru-baru ini ia tidak disebut berapa soft loan atau pinjaman low interest rate loan yang diberikan kepada sektor pertanian. Jadi mohon Menteri bagi tahu bahawa kerana dulu kita bagi 1 bilion, ya, adakah polisi ini terus dijalankan? Dan satu lagi adalah dari segi tentang had pinjaman. Had pinjaman selalunya dihadkan sebagai 5 juta sahaja. Dan untuk contohnya, kalau kita nak tingkatkan teknologi dalam satu reban ayam, ya, daripada open house kepada closed house, dia memerlukan berjuta-juta ringgit. Dan kalau kita hanya hadkan, ada yang setengah yang medium size, dia perlukan puluhan juta ringgit untuk upgrade. Jadi dari segi pinjaman ini, kalau kita hanya hadkan kepada 5 juta, ya, maka mereka yang small holder itu tak boleh meningkat kepada medium size. Dan akhirnya efisiensi akan turun. Jadi saya mohon Menteri look into this, kalau boleh tingkatkan had 5 juta itu, dan juga kalau boleh tingkatkan lagi daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion total amount kepada Agro-Food Fund tersebut. Terima kasih, mohon penjelasan. Yeah, I agree with you that kita perlu rancangkan pertumbuhan sektor ini. Itu juga yang saya katakan tadi. Memang benar ada Agro-Food Fund 1 bilion ringgit yang disalurkan melalui beberapa bank termasuk Agrobank. Sejumlah dana telah disalurkan melalui Agrobank. Dan saya melihat bahawa sebahagian besar daripada dana tersebut telah pun dimanfaatkan oleh pemohon-pemohon. Besides that Agro-Food Fund, dana jaminan makanan umpamanya yang disalurkan melalui program prihatin dan juga penjana yang dimanfaatkan oleh ramai pemain industri termasuk pemain industri kecil dan sederhana melalui pertubuhan peladang kawasan, pertubuhan peladang negeri, pertubuhan nelayan kawasan PNK dan PNK negeri yang telah pun dimanfaatkan oleh pemain industri kecil di bawah ini melalui dana jaminan makanan, melalui program prihatin dan penjana yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan sepanjang tahun lalu. Kita sedang meneliti program-program yang akan diperincikan melalui bajet sebanyak 4.82 bilion yang merangkumi
dana pembangunan juga dan dana operasi yang akan diperincikan secara detail oleh kementerian sebaik belanjawan ini diluluskan oleh Dewan. But I agree with you that pihak pengusaha kecil terutamanya perlu dibantu oleh kerajaan sama ada dalam bentuk loan, soft loan, bagi mereka memulakan perusahaan mereka pasca COVID. Ramai pengusaha kecil dan sederhana yang diindikasikan oleh impak daripada penutupan kawasan sekatan pergerakan disebabkan oleh pandemik COVID. That we will perincikan selepas bajet ini diluluskan. Ya. Menteri, sedikit saja Kubang Basuh sebelum saya hanya ingin bagi feedback kepada Menteri bahawa ada pemain-pemain industri kecil selalunya tidak mendapat bantuan walaupun pergi ke Agrobank, walaupun sudah tunjukkan pelbagai dokumen dan sebagainya, masih tidak dapat. Contohnya di Sungai Udang di negeri Pulau Pinang, ya. Mereka walaupun aquaculture mereka telah minta permohonan tetapi tidak mendapat bantuan atau approval daripada Agrobank. So dari segi pelaksanaan ini, saya harap Menteri look into this, memudahkan pengusaha-pengusaha yang telah proven mereka boleh buat kerja, boleh deliver tapi no access to credit. Ya, sorry Kubang Basuh. Ya, saya telah mengumumkan perkara yang sama kepada Agrobank, Yang Hormat. Habis Menteri, sekejap. Sebenarnya saya tak perlu ada kat sini sebab semua tak nak ikut peraturan kan. So, saya retire pergi bilik je lah kan. So, free for all lah. Pencerahan tu saya akan bagi, it's okay. Kalau nak debate pun sikit-sikit, boleh lah kalau ada masa. Tapi, bangun tak minta kebenaran, berbahas, kemudian ada yang bahas tapi dia kata minta penjelasan, pandai. So sikit-sikit saya okey kalau ada masa. Saya ada 7 kementerian lagi hari ini. So minta kerjasama lah. Kalau tidak saya tak payah ada kat sini. Saya biar je lah debate sampai pukul 2-3 pagi pun. Ya Muhammad, silakan. Ya, dia memang betul. Perkara-perkara sebab tu saya tadi apabila tuaran mencela, perkara baru tak boleh dibawa ketika pencelahan. Dia cuma perkara-perkara lama. Saya ingin kembali pada perkara lama, tapi seperti yang speaker katakan memang ahli parlimen, especially yang veteran ni, dia pandai mencela dalam pencelaan tu. So dia orang Tak tahu apa, kalau ada masa, Babi, saya okey je. But I will stick to 6 minutes and ada Sri. I will stop exactly after 6 minutes. Ya. Okey, mengenai isu ketidakcakapan pengurusan AP daging tidak halal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat bin Tulu, MAFI hanya melaksanakan kota import AP, approved permit AP ke atas keluaran pertanian terpilih iaitu kelapa tua, kubis bulat, susu cair, keratan ayam dan beras. Pada masa yang sama, pelaksanaan AP dapat menghalang berlakunya lambakan keluaran pertanian terpilih di pasaran yang boleh menjejaskan daya saing dan pengeluaran petani dan penghilang tempatan. Permohonan kota import dinilai dari aspek kelayakan syarikat pemohon berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti kapasiti pengeluaran melalui bilangan kelengkapan dan mesin pemproses yang beroperasi bagi memastikan objektif supaya bekalan mencukupi dan tidak berlaku lambakan. Pertimbangan permohonan juga diberikan kepada anggaran tahunan permintaan serta pengeluaran tempatan. MAFI sentiasa terbuka kepada pemohon daripada mana-mana syarikat yang menepati kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan tiada sebarang unsur monopoli import. Pengimportan produk-produk hasil ternakan seperti daging lembu, kerbau, kambing dan bebiri serta haiwan hidup telah diliberalisasikan, di mana semua syarikat pengimport yang berdaftar diberi peluang untuk mengimport produk tanpa had dari luar negara dan loji atau ladang yang telah menjalani pengauditan dan diluluskan oleh Kerajaan Malaysia termasuk mendapat pengesahan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam, JAKIM.
Bagi pengimportan makanan tidak halal, hasilan daging babi, ianya tidak memerlukan AP. Sehingga Oktober 2021, sebanyak 62 buah syarikat tempatan yang telah mendapat kelulusan untuk mengimport makanan tidak halal telah diberikan. Kerajaan tidak menghalang pengimportan dengan syarat perlulah melepasi kajian analisis risiko serta memenuhi syarat sanitasi dan fitosanitasi berkaitan penyakit dan keselamatan makanan serta melepasi pemeriksaan audit di lapangan oleh pihak berkuasa seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS. Untuk makluman Yang Berhormat bin Tulu, MAFI melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina masih melaksanakan sekatan pengimportan babi hidup dan produk babi termasuk produk dalam tin daripada negara China, juga beberapa negara yang masih belum bebas daripada penyakit African Swine Fever (ASF). Bagi negara China, sekatan pengimportan bermula 12 November 2018 ekoran daripada kejadian penyakit ASF yang berlaku di negara tersebut. MAFI menerusi DVS telah menjalankan penilaian analisa risiko import dan mendapati produk dalam tin mempunyai mitigasi yang boleh diambil bagi mengurangkan risiko kemasukan virus SFS ke Malaysia berdasarkan artikel 15.1.2 World Organization for Animal Health OIE. Sehubungan itu, draft protokol import bagi tujuan pengimportan produk dalam tin yang hermetically seal dan melalui proses retort pada suhu 121 degree centigrade selama 3 minit atau lebih telah dibangunkan. Draft protokol tersebut telah dimajukan kepada pihak berkuasa China, General Administration of Customs of the People Republic of China, GACC, pada 20 Januari 2021 untuk penilaian dan mendapatkan persetujuan bersama. Sehubungan dengan itu, sehingga pihak GACC bersetuju dan memberikan pengesahan kepada protokol import yang dikemukakan, tiada kebenaran import dapat diberikan oleh DVS. Menteri, Ya, Mohon Menteri, saya ada sikit soalan mohon penjelasan. Tentang One more sentence on that. Sementara menunggu jawapan balas daripada GACC, pihak DVS telah memberi kebenaran khas kepada pengimport selama sebulan sempena Tahun Baru Cina 2021 bagi mengimport hanya produk dalam tin yang hermetically seal dan mempunyai proses dan melalui proses retort pada suhu 120 darjah centigrade selama 3 minit atau lebih dari loji pemrosesan yang telah diluluskan oleh DVS pada ketika itu. Ya. Menteri, terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Mohon juga. Tentang isu ASF. Sik dulu. Ya, Sik dulu. Sik boleh. Saya Okey, boleh. terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon sedikit penjelasan dan mungkin juga ditunggu oleh para petani kita berkaitan dengan menstabilkan harga baja dan racun yang nampaknya semakin tinggi pada ketika ini. Jadi bagi pihak saya mengucap terima kasih di atas keprihatinan kementerian telah menubuhkan jawatankuasa bersama dengan KPDN ECP bagi menangani masalah ini. Jadi saya mohon penjelasan adakah sudah ada dapatan ataupun hasilan daripada jawatankuasa ini untuk kita membantu petani ketika mereka dapat membeli harga racun dan baja dalam harga yang stabil ketika ini. Terima kasih. Dr. Speaker, Tentang Tan Sri ASF. yang saya dipertua. punya soalan terkait dengan SIG. Boleh saya tanya sekejap tak? Menteri. Ya. Okey, berkenaan pesawah, saya ada menyoal berkenaan smart sawah berskala besar. Yang itu Menteri belum jawab lagi. Terima kasih. Menteri, saya tentang ASF yang tadi. Saya cuma Saya dah 37 saat saya abide pada keputusan speaker untuk berhenti lepas 30 saat ni. Okey. Saya tidak berhasrat Yang Berhormat Tan Sri Speaker untuk menjawab soalan berkaitan kenaikan harga baja dan juga racun kerana jawapan soalan itu telah pun saya jawab secara terperinci dalam MQT pagi ini. Jadi banyak yang 22 ahli parlimen yang telah melakukan soalan dan sebahagian telah saya jawab. Mana-mana jawapan yang tidak sempat dijawab kerana kekangan masa, ianya akan dijawab secara bertulis direct kepada individu dan saya akan pastikan ianya akan disampaikan secepat mungkin. Jadi sebagai penutup,
MAFI akan terus meneruskan usaha untuk memastikan kesediaan makanan yang mencukupi dan stabil sepanjang masa. Semua cadangan, saranan, komen yang telah diajukan oleh ahli yang berhormat kepada kementerian ini akan diambil sebagai panduan bagi membuat perancangan yang terbaik untuk MAFI di masa akan datang. Sekian, terima kasih.